sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani. Pada semua ahli sidang parlimen pada hari ini, sebelum memulakan perbahasan, diminta semua ahli untuk mematuhi peraturan ketika bersidang. Peraturan pertama, setiap ahli persidangan akan diberi masa 8 minit untuk berbahas. Loceng pertama akan dibunyikan pada setelah 4 minit. Setelah 4 minit, loceng kedua akan dibunyikan, menunjukkan masa tamat. Sebarang soalan yang ingin diajukan perlu mendapat kebenaran oleh yang dipertua sebelum diajukan. Ahli persidangan dilarang menyentuh isu sensitif yang melibatkan agama, kaum dan diraja. Semoga semua ahli dapat mematuhi peraturan tersebut dan persidangan berjalan dengan lancar. Baiklah, persidangan pada hari ini akan dimulakan bagi pihak kerajaan. Diminta pihak kerajaan untuk memulakan hujah. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani pada semua. Terima kasih Yang di-Pertua yang kerahkan di Kabinet Kerajaan dan kontradiksi pembangkang dan semua warga Dewan yang bersidang. Bertindak selaku Perdana Menteri pada hari ini, mohon izin Tuan Yang di-Pertua untuk membuka gelanggang pembahasan dengan menggagaskan satu usul yang menarik untuk diperdebatkan, iaitu bahasa penjajah perosak negara. Baiklah, sebelum arena ini kami gegarkan dengan hujah-hujah kerajaan, bolehlah kiranya pendefinisian usul saya berikan agar sidang pendengar dan berhormat sekalian cakna dengan penelitian yang akan diusulkan. Tuan Yang di-Pertua, secara dasarnya bahasa merupakan suatu cara kita sebagai manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Bahasa juga berbeza-beza mengikut kawasan, bangsa dan pengaruh luar seperti gaya hidup dan sebagainya. Bagi kita rakyat Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan juga identiti kepada bangsa kita. Bahasa Melayu, frasa bahasa penjajah daripada tajuk kita pada hari ini dapat ditafsirkan kepada bahasa daripada orang luar, iaitu orang daripada negara kita Malaysia. Yang paling jelas sekali ialah bahasa Inggeris, di mana seperti yang kita tahu, kita pernah dijajah oleh orang Inggeris, dan dalam topik ini bahasa Inggeris menjadi skop paling tepat untuk kita mendefinisikan bahasa penjajah yang kita cakapkan. Dalam isu yang dibahaskan ini, iaitu bahasa penjajah perosak negara, dapat dipahami bahawa menggunakan bahasa penjajah yang berleluasa menyebabkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tenggelam, sekaligus merosakkan identiti bangsa juga negara kita. Selesai pendefinisian konsep dan analogi saya terangkan, beralih pula pada pegangan dan penelitian saya. Yang di-Pertua, menyedari betapa ternatnya penghayatan bangsa kita kepada bahasa sendiri, dapat dilihat generasi muda ketika ini lebih mengagungkan bahasa penjajah lebih daripada bahasa ibunda mereka. Sehingga kan segelintir masyarakat kita yang menganggap mereka yang berbahasa dalam bahasa Inggeris lebih mempunyai pendidikan yang tinggi, serta siapa yang mengamalkan bahasa Melayu yang tepat dianggap seorang yang berpendidikan rendah dan juga dipandang mengamalkan amalan yang lapuk jika menggunakan bahasa Melayu. Diiringi dengan ledakan aplikasi media sosial yang melanda generasi muda, mempengaruhi mereka untuk mengikut budaya barat. Budaya yang saya maksudkan ini termasuklah bahasa yang mereka gunakan. Perkara ini membawa kepada kurangnya rasa bangga menjadi Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mereka. Perkara ini juga membawa kepada satu perasaan malu apabila ingin mengamalkan bahasa Melayu yang tepat dalam kegunaan harian mereka. Kita mengambil contoh negara-negara maju seperti Rusia dan Jepun yang menggunakan bahasa mereka sebaiknya tanpa perlu gantung pada bahasa lain. Tidak seperti segelintir masyarakat kita yang menganggap bahasa Melayu kita tidak setaraf dengan bahasa yang kita agungkan sekarang ni, iaitu bahasa Inggeris.
corak pemikiran ini harus dibuang. Okay. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Bagi pihak pembangkang, diminta pembahas pertama untuk menyampaikan hujah anda. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua ahli Dewan Rakyat yang berhormat Tuan Yang di-Betua, pegawai-pegawai persidangan, yang berhormat pembangkang, yang berhormat kerajaan yang sudah cukup yakin dengan usaha yang dibawa hari ini serta ahli-ahli Dewan sekalian. Sebelum saya mulakan pengucapan saya pada hari ini, izinkan saya yang berhormat Tuan Yang di-Betua dengan sebuah pantun. Sayang-sayang buah kepayang, sayangnya hujah kerajaan pincang. Jaga-jaga pembangkang datang, datangnya meniup hujah kerajaan terbang. Tuan Yang di-Betua, selaku pihak pembangkang pada hari ini, kami tidak setuju dengan gagasan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu bahasa penjajah perosak negara. Sebelum itu, molek kiranya kita semak kembali definisi konsep yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Tuan Yang di-Betua, kami menerima definisi konsep yang dibentangkan perwakilan kerajaan sebentar tadi. Dengan pindaan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara dan menjadi identiti bagi negara kita iaitu Malaysia. Namun demikian, kita seharusnya melihat dari pandang sudut positif bahawa bahasa asing juga memainkan peranan yang penting dalam menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju dan membangun. Bab kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, standing dengan negara-negara yang bangun dan maju yang lain. Oleh itu, Yang di-Betua, kami bagi pihak pembangkang sangatlah tidak relevan dengan usul yang dibawa oleh Perdana Menteri yang hanya menyalahkan bahasa penjajah sebagai perosak negara. Hal ini dikatakan demikian kerana Tuan Yang di-Betua, kami di pihak pembangkang menyadari bahawa tahap kejayaan penguasaan dan penggunaan bahasa asing juga di negara kita telah menjadikan negara kita sebagai negara yang mempunyai rakyat yang boleh bertutur dengan bahasa yang digunakan oleh seluruh dunia, iaitu bahasa Inggeris dengan baik. Sebagai contoh, kita dapat melihat negara-negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia. Apabila rakyatnya tidak mampu untuk menguasai bahasa Inggeris, mereka akan dipandang rendah oleh negara-negara luar seperti pelancong dan pelabur-pelabur asing. Oleh itu, dalam hujah ini, Perdana Menteri hanya cuba untuk meyakinkan Dewan Rakyat dengan mengatakan hanya bahasa sajalah yang boleh merosakkan identiti bangsa di negara ini. Tetapi Yang di-Betua, Perdana Menteri tidak lihat dari sudut yang lain seperti pandang sudut yang positif seperti bahasa asing di negara ini, antaranya ialah menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang menguasai pelbagai bahasa. Oleh itu, bahasa asing juga dapat menarik minat orang luar untuk datang ke negara ini kerana memudahkan sesebuah komunikasi. Namun Tuan Yang di-Betua, kami di pihak pembangkang Tuan Yang di-Betua pada hari ini hadir dengan satu panji pendirian bahawasanya bahasa asing bukanlah sebuah bahasa yang merosakkan negara. Sebaliknya, bahasa asing merupakan bahasa yang banyak mendatangkan kebaikan kepada negara seperti kemajuan. Oleh itu, selaku Ketua Pembangkang, saya akhiri hujah pertama kami dan kami menolak usul yang dibawa oleh pihak kerajaan ini. Sekian. Terima kasih. Diminta pembahas yang kedua untuk menyampaikan hujah bagi pihak kerajaan. Terima kasih Speaker Dewan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan dan rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Betua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu bahasa penjajah bukanlah perosak negara. Jadi, saya memohon agar definisi usul itu dipinda semula seperti mana yang diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu bahasa penjajah perosak bangsa. Tuan Yang di-Betua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang menyatakan bahawa bahasa asing juga memainkan peranan yang penting dalam menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju. Tuan Yang Betul, sejujurnya dari lubuk hati saya sendiri, saya amat tidak setuju dengan hujah yang diberikan.
Sekiranya mahu dibandingkan negara kita dengan negara jiran kita iaitu Thailand, negara mereka lebih maju berbanding negara kita. Berdasarkan keluaran dalam negeri kasar KDNK, negara Thailand menunjukkan pencapaian sebanyak 505.9 bilion USD, manakala negara kita iaitu Malaysia hanya mencapai 373 bilion USD saja. Sekali lagi saya tanya pada pihak pembangkang, bagaimana dengan menguasai bahasa asing dapat membantu negara kita menjadi lebih maju? Pada zaman ini, rakyat kita sendiri sudah merasa jijik untuk menggunakan bahasa Melayu. Walhal pada zaman dahulu, rakyat berjuang berhabis-habisan sehingga tergadai nyawa demi mengangkat martabat bahasa Melayu. Saya beri lagi satu contoh yang dapat menunjukkan bahawa bahasa asing bukanlah penentu kemajuan negara. Negara Rusia merupakan negara yang tersenarai dalam 10 kuasa besar ekonomi dunia. Negara Rusia dikenali sebagai negara yang amat menyanjung bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Slavik. Berdasarkan fakta, negara Rusia merupakan negara yang besar namun hanya 5.48% daripada seluruh rakyatnya yang fasih berbahasa asing. Tuan Yang di-Pertua, bahasa penjajah perosak bangsa. Bahasa penjajah menghilangkan identiti rakyat Malaysia. Rakyat kita sendiri lebih menggunakan bahasa penjajah dalam pertuturan seharian. Sekiranya perkara ini berlaku secara berterusan, pelbagai kesan yang buruk akan menimpa bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu akan sukar untuk berkembang dari segi perluasan kosakata. Bagaimanapun, bahasa kita mampu berkembang sekiranya penutur ramai. Oleh itu, cadangan saya sebagai Menteri Pertama, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka bolehlah melakukan kajian dalam pembentukan kata baharu yang akan digunakan pakai dalam pelbagai bidang. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan memohon agar usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan suara majoriti. Sekian, terima kasih. Pembahas yang kedua diminta untuk menyampaikan hujah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, salam lestari dan salam Malaysia Madani. Kepada semua ahli Dewan Rakyat, Yang di-Pertua Dewan, semua ahli Dewan Rakyat, pegawai-pegawai persidang, yang berhormat pembangkang dan yang berhormat kerajaan. Berdirinya saya di sini hari ini untuk menepis segala usul kerajaan sebagai wakil pembangkang untuk membahas isu yang telah lama menghantui negara kita, iaitu penggunaan bahasa penjajah. Kami memahami kita tidak boleh melupakan bahasa ibunda kita, akan tetapi kita harus tahu tentang pentingnya penggunaan bahasa penjajah dalam era globalisasi ini. Usul saya yang pertama, kita harus mempertimbangkan adakah benar bahasa penjajah telah merosakkan identiti budaya kita. Walaupun bahasa sebenarnya ialah cerminan budaya dan sejarah kita, dengan menekankan bahasa penjajah, kita sebenarnya tidak mengabaikan warisan kita sendiri. Menurut bancian daripada wakil pembangkang, di negara kita sebanyak 88% penutur bahasa ibunda yang masih berada di negara kita. Ini menunjukkan bahawasanya bahasa penjajah tidak merubah budaya asli di negara kita. Usul yang kedua, penggunaan bahasa penjajah secara meluas telah mencipta jurang dalam masyarakat kita. Benar, mereka yang fasih dalam bahasa penjajah mendapat lebih banyak peluang, manakala mereka yang tidak masih di tompok yang sama. Ini secara tidak langsung merugikan negara kita. Ketiga, kita harus mempertimbangkan bagaimana pendidikan dalam bahasa penjajah telah mempengaruhi generasi muda kita. Banyak anak-anak kita kini lebih fasih ketika belajar dalam bahasa penjajah. Ini membuka peluang yang lebih luas dalam bidang pelajaran untuk generasi muda.
Misalnya mereka yang ingin melanjutkan pelajaran di luar negara. Hal ini kerana di luar lebih banyak universiti yang terkemuka yang boleh membantu mereka dalam pelajaran. Misalnya di United Kingdom, di Amerika Syarikat dan sebagainya. Oleh itu, kami menyuruh kerajaan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mempromosikan penggunaan bahasa penjajah. Kami perlu memastikan bahawasanya bahasa penjajah tidak disalaherti oleh rakyat Malaysia. Saya ingin menambahkan satu lagi isi penting yang berkaitan dengan penggunaan bahasa penjajah, iaitu bagaimana ia boleh mempengaruhi ekonomi kita. Penggunaan bahasa penjajah secara meluas dalam sektor perniagaan dan industri telah mencipta peluang pekerjaan dan menarik pelabur asing dari negara ekonomi besar. Ini telah menyebabkan banyak syarikat dan organisasi memilih untuk membuka perniagaan mereka di sini. Ini secara tidak langsung menambahkan permintaan pekerjaan untuk sesiapa saja yang fasih dalam bahasa penjajah, misalnya dalam bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan lain-lain. Ini bukan sahaja merugikan individu yang tidak fasih dalam bahasa penjajah, tetapi juga merugikan ekonomi kita secara keseluruhan. Dengan penambahan permintaan untuk pekerja yang fasih dalam bahasa penjajah, kita secara tidak langsung menambah peluang pekerjaan untuk rakyat kita di sini. Oleh itu, saya sebagai wakil pembangkang menyuruh kerajaan untuk mengambil langkah-langkah proaktif bagi menambah peluang pekerjaan dan menambah baik ekonomi negara kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pembahas ketiga, sila menyampaikan hujah anda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan dan Perwakilan Pembangkang dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, berdirinya saya di sini ingin membidas segala hujah pihak pembangkang pertama dan pembangkang kedua. Sebelum saya membidas segala hujah pihak pembangkang, saya ingin menghalangi usul yang hangat diperbahaskan pada hari ini yang berbunyi bahasa penjajah perosak bangsa. Baiklah, di sini saya akan membidas hujah yang disampaikan oleh pihak pembangkang kedua. Pembangkang kedua mengatakan negara kita harus mempertimbangkan bahasa penjajah. Dan hal ini, jika kita mempertimbangkan bahasa penjajah, bahasa Melayu akan berada dalam kemelesetan. Apabila bahasa Melayu tidak okey, yang kedua pula, sebanyak 88% penutur masih berada di negara kita. Okey, 12% penutur apabila kita mengamalkan bahasa penjajah, 12% penutur telah hilang. Iaitu ini merupakan angka yang amat banyaklah. Sebab dalam rakyat Malaysia mempunyai ramai jutaan rakyat, iaitu sebanyak 30 juta rakyat Malaysia. Sedangkan 30 juta dikalikan dengan 12% amat banyak nilainya. Seterusnya, banyak anak-anak yang lebih fasih dengan bahasa penjajah. Hal ini tidak boleh dikatakan amat salah, kerana kanak-kanak pada waktu ketika mereka umur usia yang masih kecil, mereka sukar untuk belajar bahasa. Dan apabila mereka sudah belajar sesuatu bahasa, mereka nak belajar bahasa Melayu akan menjadi lebih sukar. Hal ini akan membuatkan mereka hanya fasih satu bahasa sahaja. Dan seterusnya, pihak pembangkang juga mengatakan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu bukanlah bahasa penjajah. Manakala bila kita mendalami bahasa Mandarin, ini bukanlah bahasa penjajah kerana ia merupakan bahasa daripada pelusuk daripada bukan negeri Asia. Okey. Yang berhormat, bidasan bagi hujah pembangkang kedua telah berlalu. Sekarang tibanya masa saya ingin membidas hujah disampaikan oleh pembangkang pertama.
Pembangkang pertama mengatakan Akta 1963 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara. Jika kita amati berkaitan Akta 1963 ini, bahasa asing dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Tetapi jika kita nak tengok, kalau kata bahasa asing dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain, cuba kita tengok daripada negara-negara daripada Kanada, United Kingdom seperti dikatakan oleh pembangkang pertama. Mereka tidak mengenali pun negara Malaysia. Bila kita kata dia hanya kenali negara Singapura, dia tak kenal pun negara Malaysia kita. Okey. Bidasan saya sudah berakhir dan tibanya masa saya untuk membukukuhkan kes kerajaan. Perdana Menteri mengatakan bahasa fungsi untuk komunikasi dengan orang lain. Ini amat betul kerana bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah daripada sejak azali lagi. Sejak kurun-kurun. Iaitu bahasa penjajah yang berleluasa dapat membuatkan bahasa Melayu kita tenggelam. Apabila bahasa asing kita terlampau amati bahasa asing, kita takkan dapat nak bertutur dengan bahasa Melayu dengan baik. Lebih mengagumkan BI berbanding dengan bahasa Melayu. Seterusnya, Perdana Menteri juga berkata ledakan media sosial seperti TikTok, Instagram. Seperti TikTok, ramai-ramai anak muda lebih mentengok subtitle bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Hal ini membuatkan menganggap BM tidak setara. Menteri kedua juga telah memberikan hujah pertama dan hujah kedua. Hujah yang kedua ialah negara kita berbanding negara jiran kita lebih maju, iaitu negara Thailand. Negara Rusia juga sebagai 10 ekonomi negara terbaik kerana hanya menggunakan bahasa mereka, iaitu bahasa Slavik. Bahasa kita juga dapat apabila ramai seperti kalau kita nak perlihatkan negara Rusia, mereka kalau contohlah ada orang sakit di hospital, mereka kalau cakap bahasa Inggeris, mereka tidak akan melayan sesiapa yang cakap bahasa Inggeris tu. Dia hanya bercakap siapa yang bercakap bahasa Rusia. Okey. Apabila bahasa kita dapat apabila ramai penonton. Okey. Sekian, terima kasih. Sila sampaikan hujah anda bagi pembahas yang ketiga. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Salam Madani, salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian di bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, bahasa penjajah seperti bahasa Inggeris atau bahasa lain bukanlah ancaman kepada bahasa Melayu atau perosak negara. Sebaliknya, terdapat beberapa alasan mengapa memperkasa bahasa Inggeris adalah penting kepada kemajuan negara kita sendiri. Antaranya ialah pengukuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Inggeris adalah pintu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di seluruh dunia. Dengan mempelajari bahasa Inggeris, pelajar dapat mengakses sumber ilmu pengetahuan, maklumat dan penemuan terkini. Ini membantu meningkatkan daya saing negara dalam bidang sains, teknologi dan juga inovasi. Selain itu, hubungan antarabangsa dan perdagangan. Bahasa Inggeris memainkan peranan penting dalam hubungan antarabangsa dan perdagangan. Dengan menguasai bahasa asing, kita dapat berkongsi dengan lebih jelas dan berkesan dengan negara-negara lain bagi perdagangan, memperluas pasaran ekspor dan
sebagainya. Ini memberi manfaat kepada ekonomi negara. Di samping itu, pendidikan dan peluang kerjaya. Bahasa penjajah atau bahasa Inggeris membuka pintu kepada peluang pendidikan dan kerjaya. Banyak universiti terkemuka di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran. Pelajar yang mahir dalam bahasa Inggeris mempunyai peluang untuk belajar di luar negara dan memperluaskan wawasan mereka. Selain itu, banyak syarikat multinasional mencari pekerja yang mahir dalam bahasa Inggeris untuk bekerja di pasaran global. Akhir sekali, kesepaduan budaya dan kepelbagaian. Memperkasa bahasa asing tidak bermakna mengabaikan menghargai kepelbagaian budaya di seluruh dunia. Tetapi, bahasa asing membuka mata kita kepada perspektif yang berbeza dan memperkukuhkan kesepaduan budaya. Jadi, memperkasa bahasa Inggeris adalah langkah positif untuk memastikan negara kita untuk terus maju dan relevan dalam dunia global. Namun, kita perlu sentiasa menghormati dan memertabatkan bahasa Melayu juga. Oleh itu, dengan ujar kami menolak usul yang dibawa oleh kerajaan dan berharap kerajaan akan mengambil langkah yang lebih drastik untuk menyelesaikan isu ini. Sekian, terima kasih. Okay, pihak speaker telah pun membuat keputusan bahawa usul daripada pihak kerajaan ditolak dan pihak pembangkang dengan usulnya diterima.